ikut dengan kenyataan dengan pesananmu ya Rasulullah. Wa fi hadisin Abi Umamah, dan sabit pada hadis Abi Umamah, ghairuka, lain daripada engkau. Jadi ada khilaf. Dia kata aku tak tanya seorang selepas engkau, lepas ni satu orang pun aku takkan tanya dah. Ataupun dia kata aku takkan tanya orang lain daripada engkau. Atau ada sedikit khilaf rawi. Qala, maka jawab Nabi, apakah kenyataan perkara yang paling besar yang Nabi nak sebut pada dia? Bayangkan kalau satu orang jumpa kita, dia tanya minta satu pesanan, yang pesanan ni cukup dah, lepas ni saya tak tanya pun tak apa dah. Rasa-rasa kita nak sebut apa? Jaga semayang, nak jaga puasa, taat ibu bapa, banyak perkara kita boleh sebut, nampak tak? Tapi cukup satu poin ni memadai untuk segala perintah dan segala larangan Allah Ta'ala masuk semua sekali. Apa jawapan Nabi? Qala qul amantu billah. Kata Nabi SAW, Nabi pun jawab, kamu berimanlah dengan Allah. Jadi yang pertama paling mustahak ialah kamu beriman dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi imanuna biyaumil akhirin wajib. Iman kita dengan hari akhirat, imanuna bisairil malaikah, iman kita dengan sekalian malaikat, imanuna bisairil anbiya'i, iman kita dengan semua nabi-nabi, dengan semua kitab samawiyat, kitab yang daripada langit, termasuk dalam arkanul iman. Itu kamu kena pegang, kamu kena yakini, kamu kena i'tiqad dalam hati kamu perkara tersebut menjadi satu kepercayaan. Ini pertama. Jadi Nabi kata beriman kamu dengan Allah. Jadi setengah ulama dia terjemah ataupun ditafsir amantu billah, aku beriman dengan Allah. Kamu kena sebut begitu, iaitulah ati'ullah wa ati'ur rasul, mentaati Allah dan Rasul. Termasuk kata beriman dengan Allah, bila sebut beriman dengan Allah, kamu beriman dengan Allah, termasuk beriman dengan Allah, kamu kena taat Rasul. Taat Allah dan taat Rasul. Itu nombor satu. Kemudian mustaqim, kemudian istiqamah olehmu. Istiqamah yastaqimu istiqamatan. Istiqamah kamu maknanya berkekalan dan berterusanlah dalam keadaan beriman tadi. Pegang Islam, kita yakin dengan Allah, yakin dengan Islam, maka pegang, kemas, kejap tanpa ada gangguan. Memang gangguan akan datang. Dia akan uji iman kita, baik di sisi dunia akan uji kita. Tak sempat nak berjemaah, tak sempat nak tilawah, tak boleh nak sedekah. Ni dunia akan ganggu kita. Datang pula syaitan iblis nak sesatkan, nak rosakkan iman kita pula. Sehingga nazak manusia tadi, syaitan usaha nak rosakkan iman kita. Sini Nabi kata kamu kena beriman dengan Allah, kemudian teruskan berkekalan iman kamu tadi, iaitulah kamu mentaati Allah dan Rasul. Jadi ini perkara. Jadi insya-Allah mudah-mudahan saya dan jemaah sekalian kita sama-sama beriman dah dengan Allah. Kan? Kita percaya dengan Allah. Kita percaya, kita zahirkan dengan iman kita dengan solat. Jadi la ilaha illallah, ulama kata iqrarul ubudiyah. Kita ucap la ilaha illallah ataupun asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kita ucapan syahadatain tadi ialah kita mengeluarkan kenyataan, kita membuat satu pengakuan bahawasanya tiada Tuhan selain daripada Allah. Itu sah iman kita. Dengan kita datangkan rukun dan fardu syahadah. Jadi orang yang belum masuk Islam dari kafir, syarat dia nak semayang, syarat dia nak sedekah, syarat dia nak puasa supaya sah segala amal ibadah, hatta dia punya wuduk dan wuslu. Wuduk dan mandi orang kafir tidak sah selagi mana dia tidak mengucap syahadah. Nampak. Bagi kitanya, kalau perempuan misalan dia tak sah mandi sekiranya ada mani', ada yang menegah. Apa yang menegah? Umpama haid tu nifas. Kalau perempuan tadi ada haid, ada nifas, maka tak sah mandi wuduk dia. Itu juga laki-laki yang janabah. Jadi kita mandi untuk selesaikan janabah kita. Jadi kalau begitu, apabila mengucap syahadah maka boleh dia mandi. Jadi yang kafir tadi bolehlah dia mandi. Dia kena mandilah kerana dah ada syahadah. Tapi selagi mana dia tak mengucap syahadah, dia tak boleh nak semayang. Kerana apa? Dia tadi dalam keadaan junub yang perlu dia selesaikan dengan mandi. Dan nak mandi pula dia kena mengucap syahadah. Nampak tak? Itu dia punya step.
Jadi kita ni tak perlu kita nak jumpa Tok Qadhi mengucap 2 kalimah syahadah. Dengan Islam kita, asal kita baka Islam terus kita masuk sembahyang saja. Orang kafir dia kena syahadah nombor 1, kemudian dia kena mandi. Jadi apabila Islam tadi, maka kita pun ucap la ilaha illallah, itu dinamakan iqrarul ubudiyah, pengakuan kita tiada Tuhan melainkan Allah. Bagaimana nak izhar, nak menyatakan perhambaan, as-salatu ila sembahyang. Jadi kita berkekalan dengan yakin iman kepada Allah, kemudian berkekalan berterusan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembah olehmu akan Tuhan kamu sampailah datang keyakinan, iaitu kematian kita. Sembah. Itu jadi inilah pesanan yang paling besar yang Nabi sebut. Lepas ni kalau tak tanya pun Nabi tak kisah. Nabi berani jamin dengan ayat, dengan kalimah ini cukup kalau dia nak dengar sekali je. Jadi meliputilah segala aspek, baik ibadah dia, baik muamalah dia, kehidupan seharian, iaitu dengan kamu beriman dengan Allah, kemudian kamu berterusanlah, berkekalan, pegang dengan agama Allah. Jadi hadis ni riwayat Muslim, bab Jami' Awsafil Islam, menghimpunkan segala sifat-sifat Islam. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi zimmatillah faman akhfara zimmatallahi kabbahu Allahu fin nari di wajhi atau kama. Jadi daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu, Abi Bakrah satu orang sahabat juga, dia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis Nabawi ni, hadis ni semua nur, nampak tak? Sabdaan Nabi ni, ahadis, segala hadis-hadis Nabi dia macam martabat pula. Ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang marfu', ada yang mursalsal, ada muttasil. Jadi martabat hadis tadi dia bergantung kepada perawi hadis. Tengok dia ni jumpa hadis ni daripada siapa, orang yang dia jumpa tu warak atau tidak. Kalau orang yang dia jumpa tu warak, dia ni ahli ilmu, ahli hafiz, orang yang hafal, kuat hafalan, jadi ni kuat hadis sahih, dia berani. Tapi kalau hadis yang betul dia terima, tapi disebabkan penerimaan dia daripada seorang yang tak berapa nak warak, dia duduk zaman Nabi, ataupun dia dapat hadis tadi, kemudian dia ni jenis tak jaga adab, amal ibadat, tak jaga sunnah-sunnah. Jadi hadis ni terima betul Nabi, tetapi disebabkan dia ni lemah, hadis tu jatuh martabat. Jadi itu keadaan hadis. Kalau kita belajar mustalah hadisan, jadi kalau betul hadis Nabi ni semuanya ialah nur, ada nur cahaya. Kita dengar tu biasa akan melembutkan hati kita, membersihkan hati kita sebagai tazkir, peringatan untuk jiwa-jiwa yang lemah ni. Itu maka kata setengah ahli ulama, hadis dhaif, kalau kita dengar hadis dhaif, dia lebih baik daripada perkataan ulama. Ya. Kita kata ni ada dhaif, kita nak amal ke tak nak amal, kita berasa tak sedap. Sebab apa dia kata hadis ni lemah, dhaif pun lemah. Nampak? Tapi hadis dhaif